Ketika anak-anak berbincang, berbual tentang penampilan diri mereka, tentang rambut, tentang pakaian, tentang style, secara asasnya saya suka. Saya mahu anak-anak mempunyai imej yang baik tentang diri mereka supaya mereka ada keyakinan diri. Akan tetapi, perbincangan itu kita perlu berikan perhatian sebagai ibu bapa. Kerana kita sama-sama faham kan, anak-anak ini berkembang daripada satu peringkat ke satu peringkat itu dalam keadaan mereka memerlukan kepada panduan. Terutamanya bila di usia remaja, yang mana usia remaja ini sebenarnya mereka itu adalah kanak-kanak untuk dunia dewasa. Mereka adalah toddler di dalam adulthood. Kalau kita tengok kepada teori perkembangan psikososial Erik Erikson, ada dijelaskan bahawa pada usia adolescence kita lebih kurang dalam 12 ke 20 tahun pada pandangan beliau, dan mungkin ada perubahan kerana perubahan zaman yang berlaku ni. Ini adalah umur di mana remaja belajar tentang identiti dan peranan mereka. Ini adalah umur remaja mahu menzahirkan siapakah mereka, dan ekoran daripada itu juga mereka mungkin mahu melepaskan diri daripada bayangan ibu bapa. Maknanya mereka tidak mahu melihat diri mereka itu sebagai saya adalah sekian-sekian anak sekian-sekian. Mereka mahu mereka itu dilihat sebagai satu imej yang lengkap, sebagai satu individu. Dan kita tahulah maknanya benda ni bukan satu benda yang mengejutkan, kerana anak-anak ni dia macam buah kelapa kan. Maknanya buah kelapa tu bukannya nak bergayut dekat pokok kelapa tu sepanjang hayat dia, sampai masanya dia perlu gugur ke tanah dan kemudian menjadi satu pokok yang baru. Cumanya di usia remaja, apabila mereka mula menzahirkan siapa diri mereka, identiti itu boleh lahir daripada pelbagai sumber. Sama ada daripada sumber agama, budaya, etnik, even vocational, maksud dia kerja, apakah fungsi peranan yang mereka lakukan. Jadi apa-apa sahaja yang remaja beri perhatian, suka, ia selalu nak menjurus kepada menjadikan benda itu sebagai identiti. Katakanlah pakai seluar ketat masa zaman saya dululah kan, di peringkat umur sekolah menengah, nak pakai seluar yang ketat-ketat sangat tu, mahu dirinya dikenali sebagai yang berseluar sedemikian rupa. Rambut, bagi kita rambut lah satu bahagian yang ada kat atas kepala kita, tetapi bagi remaja rambut itu nak menjadi identiti diri dia. So apa-apa sahaja yang dia berikan perhatian, yang dia berikan fokus, itu akan sentiasa diheret kepada untuk mendefinisikan dia tu siapa sebenarnya. Masa anak-anak kami berbual tentang hal ini, saya ada sentuhlah tentang obsession kita terhadap imej diri. Kalau kita tengok kepada sejarah cermin contohnya, kita tahu kan, cermin di peringkat awal manusia tidak ada cermin, mereka tidak tahu rupa mereka sebenarnya macam mana. Bayangkan, kita tak tahu rupa kita macam mana kecuali bersumberkan kepada bayangan yang kita lihat daripada air, yang tidaklah begitu jelas. Kita tahu dalam hikayat-hikayat purba ada menceritakan ada orang yang begitu teruja dengan kekacakan dirinya melihat di air itu sampai jatuh dan lemas. Saya tak ingat dalam cerita apa, mungkin dalam Greco-Roman punya literature ke, ataupun melalui imajinasi berdasarkan kepada pengungkapan perkataan, bahasa. Attachment seseorang terhadap imej dirinya sangat limited pada masa tersebut. Dan untuk meningkatkan ketinggian imajinasi terhadap imej itu, kuasa perkataan dimanfaatkan. Jadi kita boleh tengoklah dari segi keindahan sastra, cara mengungkapkan kecantikan, kekacakan seseorang pada suatu ketika dahulu kan. Kalau dalam bahasa Melayu, pipi bagai pauh di layang, ya, betis bagai bunting padi, rambut ikal mayang. Jadi menggunakan ungkapan-ungkapan itu untuk meninggikan nilai estetika kepada bayangan kita terhadap imej seseorang. Kalau kita nak tahu kita ni cantik ke tak cantik ke, mungkin pujian yang diungkapkan oleh kekasih kita itu membantu kita untuk membayangkan. Sebab kita tak adalah dapat mengetahui sangat tentang diri kita ni macam mana orangnya.
disebabkan oleh alat yang nak dipakai untuk melihat imej diri itu terbatas. Daripada air, kemudian kalau kita tengok dalam sejarah seperti di dalam tamadun Mesopotamia ataupun even dekat Mesir, jadi bermula daripada tembaga yang digilap supaya dia jadi refine dan kita boleh nampak imej kita sedikit. Kemudian perlahan-lahan akhirnya tamadun Cina dan lain-lain semua, sampailah terhasilnya cermin. Tapi cermin setakat cermin lah. Sebelum sampai ke tahun 2022 ni, apabila kita begitu obses dengan diri kita sendiri. Jadi berbalik kepada soal identiti tadi, bila kita ni masuk ke zaman selfie, tengok muka sendiri, apa yang menjadi kebimbangan saya ialah apabila proses untuk berkembangnya identiti dan hubung kaitnya dengan role tadi, peranan tadi itu menjadi kecil. Kecil itu bukan kerana dunia yang kecil. Dunia lebih besar kerana connected dengan telefon, internet semua. Tapi kecil itu kerana dia terfokus kepada diri. Ketika saya di usia remaja, kalaulah boleh dibuat perbandingan, dan perbandingan itu bukanlah perbandingan yang terbaik, of course saya juga melalui proses yang sama. Tetapi ketika itu bila masuk sekolah agama, bukanlah soal ilmu agama tu, tetapi bila masuk sekolah agama, saya berkenalan dengan dunia Islam melalui pembacaan kita tentang krisis-krisis yang berlaku di seluruh dunia, seperti serangan tentera Serbia ke atas umat Islam di Bosnia, runtuhnya Masjid Babri, peperangan Afghanistan yang memuncak pada masa tersebut. Bila kita fikirkan, bila kita baca, kita mula melihat diri kita sebagai sebahagian daripadanya. Bahawa yang berlaku di Bosnia itu walaupun sangat jauh daripada Ipoh, tetapi cubit peha kanan, peha kiri pun terasa kerana saya adalah sebahagian daripada ummah dan orang Bosnia itu adalah sebahagian daripada ummah. Jadi saya mula berfikir tentang apa yang patut saya buat untuk quote-unquote menyelamatkan dunia Islam. Jadi betul ke tak betul ke itu cerita lain. Tapi yang pentingnya, tumpuan fokus saya ketika melalui proses adolescence, identity development itu tadi, menjadikan agama ummah sebagai sumber untuk saya berfikir tentang peranan. Menyelamatkan ke, tidak menyelamatkan ke, membantu ke untuk peringkat-peringkat yang seterusnya, itu topik yang lain. Apa yang saya nak timbulkan adalah kebimbangan saya apabila remaja pada hari ini mempunyai bukan setakat cermin, tetapi kerana mereka ada handphone, selfie, Snapchat ke apa semua benda ni tadi, mereka asyik tengok muka mereka, diri mereka sahaja, dan mereka begitu obses untuk mengemaskan rupa paras penampilan luaran mereka sehingga horizon itu mengecil. Walaupun the connectedness itu sangat besar, ada internet berhubung dengan seluruh dunia, tetapi yang difokuskan ketika bercakap tentang identiti dan role tadi adalah berkenaan dengan diri. So, bila berkenaan dengan diri ni, how do I look like? Saya ni rupa saya macam mana? Bukan setakat saya dibandingkan dengan adik-beradik, tapi bukan sahaja saya dibandingkan dengan rakan sekelas saya, tetapi saya membandingkan diri saya dengan seluruh dunia, dengan artis daripada mana, orang Melayu membayangkan dirinya sebagai orang Korea, nakkan rambut warna lain, kulit warna lain. Dan apabila kita terlalu obses dengan benda ini tadi, kita susah nak mendapat kepuasan hidup, satisfaction diri. The more, lebih banyak kita cuba untuk mencantikkan, melengkapkan penampilan kita, lebih tak lengkap diri kita. Kepuasan hidup itu akan lebih tercapai bila kita berfikir tentang role berbanding dengan identiti yang sempit tadi, iaitu bila role tadi tu ialah kita nak memberi rather than kita nak menerima. Kalau dulu-dulu kita fikir apa yang kita nak contribute kepada ummah, kepada masyarakat, menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang yang berguna pada masa yang akan datang, benda ni hilang daripada kehidupan generasi anak-anak kita. Dan bila ada individu di kalangan mereka yang berfikir sedemikian rupa, dia menjadi bahan ejekan. Kita tengoklah apa ni, yang daripada Sweden tu, apabila dia concern tentang alam sekitar, tentang global warming, dia dijadikan bahan ejekan, bahan ketawa oleh generasi yang obses dengan diri mereka sendiri. Saya setuju ke tak setuju dengan budak perempuan daripada Sweden tu, that's another thing. Tapi dia berkemungkinan lebih puas dengan kehidupan dia sebab bila dia fikir macam tu, kehidupan dia jadi meaningful.
Tapi kalau kita fikir tentang rambut, fikir tentang kulit, fikir tentang baju, tentang fashion tak habis-habis, maka kitalah, generasi inilah yang menjadi generasi yang paling susah nak gembira, nak bahagia. Gelak-gelak tu ya, lara tu sangat tapi tak happy. Depression, suicidal thought, pembulian berasaskan kepada rupa paras, fizikal, hilangnya nilai empati, sangat membimbangkan. Saya tak tahulah macam mana nak buat. Saya memang panas hati sikit lah. Budak-budak ni kalau mereka berbincang tentang nak kemaskan diri, sikat dengan baik apa semua, bagus. Itu sunnah, amalan yang kita belajar daripada Nabi SAW. Yang pergi ke mana pun baginda bawa sikat, baginda membawa beberapa peralatan sugi untuk kekemasan diri. Itu benda yang bagus. Tapi kalau ketika masih lagi di umur persekolahan, sibuk nak workout dekat gym, lepas tu nak minum protein drink, nak gunakan barang-barang kosmetik yang harga mahal, makeup lah, fashion apa semua, apakah halnya kan? Maksud dia tak perlu pun kepada semua benda tu. Di usia remaja, metabolism diri tu sangat bagus. Live an active life. Sukan, fizikal, banyak gerak. Cukuplah. Kalau nak protein drink lah, nak workout dekat gym, membership apa semua, fine. Pergi kerja, cari duit sendiri. Itu bukan sebahagian daripada tuntutan nafkah yang mak bapak nak kena uruskan. Jadi, bagaimana pula pengalaman anda dan adakah anda bersetuju dengan apa yang saya timbulkan ini? Cuba kita kongsi dan bincangkan di ruangan komen, insya-Allah. Wallahualam.